Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 20 Ramadan. Seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki fasa terakhir di bulan Ramadan, iaitu pada 10 hari terakhir. Jadi ini kesempatan kita untuk terus beribadah dan meminta keampunan kepada Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, hari ini saya akan teruskan dengan juzuk ke-20 di siri 30 hari mengenal Al-Quran. Di juzuk ke-20 ini terdapat 3 surah, iaitu surah An-Naml, surah Al-Qasas dan surah Al-Ankabut. Juzuk ke-20 ini mengambil beberapa bahagian di dalam surah An-Naml dan surah Al-Ankabut dan keseluruhan surah Al-Qasas. Baiklah, kita mulakan dengan surah An-Naml dari ayat 60 sampai ayat terakhir surah ini, iaitu ayat ke-93. Di juzuk ke-20 dalam surah An-Naml ini, ia memaparkan mengenai lanjutan dari kisah Nabi Lut dan terdapatnya dalil-dalil keesaan dan kekuasaan Allah, seperti bukti Allah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air daripada langit, dan Allah jualah yang menumbuhkan pokok-pokok. Ciptaan-ciptaan kebesaran inilah yang Allah jelaskan yang terdapat di bumi, dan Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat kediaman beserta sungai-sungai, gunung ganang untuk mengukuhkan kedudukan, dan terdapat juga Allah ciptakan pemisah antara dua laut. Seterusnya, Allah jelaskan juga mengenai pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan, yang mana mereka ragu-ragu dan buta mengenai kebenaran hari kebangkitan tersebut. Selain itu, terdapat juga pembuktian kenabian Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, apabila kita tahu Al-Quran itu benar sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang beriman. Maka apabila Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan, maka ini meyakinkan kita semua bahawa Nabi Muhammad ini terbukti Nabi yang benar dan dakwahnya daripada Al-Quran ini adalah benar. Kemudian kita sambung lagi di akhir surah An-Naml ini yang mengandungi sebahagian tanda-tanda hari kiamat, iaitu keluarnya binatang melata dari bumi dan pengumpulan orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasul di hadapan Allah. Baiklah, itu mengenai juzuk ke-20 di dalam surah An-Naml. Kita teruskan dengan juzuk ke-20 di dalam surah Al-Qasas, iaitu terdiri dari keseluruhan surah ini, iaitu sebanyak 88 ayat. Berkenaan surah Al-Qasas, menariknya di dalam surah ini adalah isi kandungannya kebanyakannya memfokuskan tentang kisah Nabi Musa. Walau bagaimanapun, ada jugalah kisah tentang Nabi Musa ni di surah-surah yang lain. Persoalannya di sini, kenapa tak dikumpulkan sahaja cerita-cerita Nabi Musa pada surah yang lain tu dan disatukan terus dalam satu surah Al-Qasas ni? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita kena tahu setiap surah ni ada sirahnya yang tersendiri, ada situasi yang tertentu yang menimpa kepada Nabi-Nabi. Cerita-cerita di dalam Al-Quran yang dipaparkan adalah bersesuaian dengan situasi Nabi Muhammad, iaitu apabila Nabi dibenci oleh kaumnya, maka Nabi mendapat isyarat supaya keluar dari Mekah dan berhijrah ke Madinah. Maka Allah ambil kisah daripada orang yang terdahulu yang sesuai dengan situasi Nabi yang mahu dihalau keluar. Jadi, kisah apa yang nak dikaitkan dengan situasi Nabi Muhammad ni? Di dalam surah Al-Qasas ni lah terdapat kisahnya, iaitu yang menceritakan seorang bayi yang dikeluarkan dari perkampungan Bani Israel. Bayi tersebut ialah tidak bukan iaitu Nabi Musa. Tetapi ia merupakan perancangan yang rapi daripada Allah. Kenapa dikeluarkan dari pangkuan ibu Nabi Musa alaihissalam? Apabila Musa dipisahkan dari ibunya, kemudian diletakkan di sungai Nil, perintah ini merupakan perintah yang di luar logik dan tiada ibu yang sanggup melakukannya. Namun ibu Nabi Musa sanggup melakukannya demi nyawa anaknya. Di sebalik Nabi Musa dikeluarkan dari perkampungan Bani Israel supaya Nabi ini dapat membesar di dalam istana Fir'aun. Persiapan Nabi Musa semasa tinggal di dalam istana Fir'aun ini merupakan perancangan Allah untuk menumbangkan Fir'aun seperti dengan mengenal Fir'aun itu sendiri. Di kemah, Nabi Musa dikeluarkan dari perkampungan Bani Israel bukan sahaja dapat membolehkan Nabi Musa itu menusu balik dengan ibu kandungnya. Malah Nabi Musa apabila beliau tinggal bersama Fir'aun, beliau mendapat pengajian. Jadi dengan pengalaman serta pengajian yang beliau perolehi inilah menjadi hujah untuk memusnahkan Fir'aun. Maka peristiwa Nabi Musa keluar dari perkampungan Bani Israel dan terpisah dari ibu kandungnya rupanya tersirat janji Allah untuk ibu Nabi Musa, yang Nabi Musa ni akan jadi rasul yang berjaya yang dapat menumbangkan Fir'aun. Dan
Peristiwa ini samalah dikaitkan dengan situasi Nabi Muhammad SAW apabila baginda keluar dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Rupanya tersirat janji Allah kepada baginda yang baginda akan pulang kembali ke Mekah sebagai seorang yang berjaya dan sekaligus membawa kepada kejayaan pembukaan kota Mekah. Oleh itu, dekat sini kita akan nampak hebatnya kisah-kisah dalam Al-Quran dan mempunyai tujuan dan sirahnya yang tersendiri pada setiap-setiap surah. Di dalam surah Al-Qasas ini jugalah memaparkan mengenai sifat-sifat Nabi Musa yang mulia sebagai contohnya, di mana Nabi Musa membunuh seorang lelaki Qibti dengan tidak sengaja, maka beliau terus memohon keampunan daripada Allah. Nabi Musa juga disifatkan sebagai Nabi yang kuat dan amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Nabi. Selain itu, di dalam surah Al-Qasas ini juga diceritakan mengenai kenabian Nabi Harun dan pendustaan Fir'aun serta pendustaan penduduk Mekah terhadap Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad untuk baginda sampaikan pada ketika itu. Dan akhir sekali mengenai kisah Qarun, iaitu seorang pemilik harta dan kuasa yang lupa kepada pemberi nikmat iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika dia diberikan kebenaran, dia mengingkarinya dan menentangnya, maka Allah SWT telah membinasakannya. Kita beralih pula ke surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ini bermaksud labah-labah kerana ia adalah satu perumpamaan yang disebut pada ayat ke-41. Pada ayat 41 ini, apabila kita bacakan maknanya, iaitu perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya mereka mengetahui. Di ayat ini Allah nak gambarkan kepada kita iaitu semasa labah-labah ini membuat sarang atau rumahnya, dan seperti yang kita tahu sarang atau rumah labah-labah ini strukturnya sangat lemah. Bila kita nak bersihkan di mana-mana penjuru rumah kita, sekali sapu je dah habis dah hancur dah rumah dia kan. Jadi labah-labah ni bergantung atau berlindung di sarang atau rumahnya yang berstruktur lemah. Dan inilah yang diumpamakan dengan golongan musyrikin yang mengambil perlindungan atau bergantung kepada berhala. Ini dimaksudkan di sini, mereka bergantung kepada sesuatu yang sangat lemah, yakni perkara selain daripada Allah. Uniknya ayat 41 ini kerana ayat ini terletak selepas 4 cerita Nabi. Yang pertama, cerita Nabi Nuh yang mana kaumnya menyembah berhala dan kaum tersebut dimusnahkan dengan banjir besar. Kemudian cerita Nabi yang kedua iaitu cerita Nabi Ibrahim. Baginda diumban ke dalam api, tapi api tersebut tidak terkena pada Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana nak ditunjuknya di sini, Nabi Ibrahim diselamatkan kerana baginda hanya bergantung dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Seterusnya ialah cerita Nabi Lut, iaitu kaumnya bergantung selain kepada Allah. Mereka dimusnahkan dan tidak dapat diselamatkan daripada azab hujan batu. Dan yang terakhir iaitu kisah Nabi Musa. 4 cerita Nabi ini menunjukkan kaum-kaum mereka yang tidak beriman tidak dapat diselamatkan apabila diturunkan azab daripada Allah kerana mereka bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hadirin sekalian, pengajaran yang di sini Allah ingin menjelaskan apabila turunnya azab atau musibah itu, orang yang kufur pada Allah tidak boleh diselamatkan oleh Allah. Hanya orang beriman sahaja yang meminta perlindungan dan pergantungan pada Allah, maka Allah lindungi mereka. Seperti kaum Nabi Nuh yang beriman dengan ajaran Nabi Nuh dan dapat diselamatkan daripada banjir besar apabila mereka dapat bersama-sama Nabi Nuh di bahteranya. Baiklah, itulah kisah-kisah atau perkara yang bermakna di dalam surah Al-Ankabut ini. Konsep pergantungan kepada Allah ini sangat penting untuk kita pegang kerana kita tidak boleh menjadi seperti orang yang berlindung atau bergantung kepada sesuatu yang lemah, tetapi kita mesti menjadi orang yang beriman dengan meminta perlindungan dan bergantung hanya kepada Allah. Tiada makhluk atau satu perkara pun yang kita boleh sandarkan atau harapkan perlindungan daripadanya, tetapi hanya Allah sajalah yang dapat melindungi kita selagi kita menjadi orang yang beriman. Hadirin sekalian, sebelum saya akhiri bicara, semoga kisah dari surah Al-An'am, Al-Qasas dan surah Al-Ankabut ini kita dapat mengambil pengajaran daripadanya dalam usaha kita untuk mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Al-Quran ini benar, Nabi-Nabi itu benar dan kisah-kisahnya adalah benar. Oleh itu, di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita dapat mendekatkan diri lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merebut peluang yang ada dengan barakah Ramadan untuk beribadah dan meminta pengampunan daripadanya. Jadi, itu sahaja daripada saya untuk sinopsis juzuk ke-20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.